Dari hujung rambut ke hujung kaki meremang bulu roma dia. Tangan dia masa tu dah menggeletar serta berpeluh. Jadi serentak pada masa itu dia terlihat di hujung koridor. Dia ternampak satu lembaga hitam yang sedang merenungnya, yang merenung tajam ke arahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat yang berkunjung ke channel ini. Selamat kembali lagi, selamat berjumpa lagi kita di channel SH Studio, seram tapi santai. Untuk makluman semua, video-video yang saya hasilkan dalam channel ini, saya tak akan letak gambar-gambar yang menyeramkan, kerana saya tak nak penonton saya terkejut. Begitu juga dengan jump scare ataupun muzik latar yang keterlaluan. Saya tak akan letak yang biasa-biasa sahaja, supaya kita semua boleh mendengar secara santai. Sebab tak semua orang boleh mendengar ataupun menonton dalam keadaan terlalu seram. Tak boleh. Ada yang nak dengar secara santai-santai. Jadi saya buat video saya secara santai. Sebab tu saya letak slogan seram. Cerita tu memang seram, tapi kita sampaikan dengan secara santai sahaja. Okey, untuk cerita kali ini, macam biasa anda masih lagi bersama saya, Samsul Hanif. Dan untuk kali ini insya-Allah saya akan ceritakan sebuah kisah yang berlaku kepada Ziman, seorang pemuda yang berumur 25 tahun, ketika mana dia bekerja sebagai seorang penghantar makanan. Jadi ada satu pengalaman misteri yang Ziman lalui ni, yang mana pada suatu hari itu dia menerima order misteri daripada seorang wanita. Sebelum kita meneruskan cerita ini, macam biasa jangan lupa subscribe dahulu channel ini serta tekan butang loceng. Jadi bagi anda yang sudah subscribe, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Artinya, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ziman berumur 25 tahun. Dia baru saja menamatkan pengajian di sebuah kolej swasta yang terletak di ibu kota Kuala Lumpur lah. Sementara dia nak menunggu ada tawaran kerja, sementara itu dia ambil keputusan untuk membuat kerja sambilan. Jadi dia ambil keputusan untuk menjadi seorang rider ataupun penghantar makanan di sekitar Kuala Lumpur. Memandangkan pada ketika itu juga dia ada sebuah motosikal, yang mana motosikal itu dibeli oleh ayahnya sebagai hadiah, kerana dia sentiasa mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Dia pun gunalah motor itu untuk mencari rezeki, di samping untuk membantu keluarga dia jugalah. Jadi Ziman ni meneruskan kerjanya, meneruskan kerja sambilan dia lah sebagai rider. Jadi dia kata seronok juga dapat membantu orang ramai menghantar makanan. Dalam masa yang sama juga dia dapat berkenalan dengan ramai orang. Itu yang seronoknya. Lagipun bagi Ziman, benda ni tak susah. Hanya ambil order dan hantar ke lokasi yang telah disediakan, yang telah diminta oleh pelanggan. Selain daripada menjadi penghantar makanan, Ziman juga mengambil upah sebagai personal shopper. Personal shopper ni dia lebih kurang penghantar makanan, tapi dia tidak terhad kepada makanan saja.
Dia ada beli barang-barang lain macam beras ke, minyak ke dan sebagainya lah. Dan menurut Ziman, menjadi personal shopper, dia punya komisen ataupun upah dia lebih tinggi lagi lah daripada menjadi penghantar makanan. Pada suatu hari, nak dijadikan cerita. Di sinilah detiknya permulaan cerita yang mana Ziman melalui saat-saat yang agak misteri dan menyeramkan jugalah. Pada suatu hari, Ziman dihubungi oleh seorang wanita yang meminta Ziman membeli perkakas ataupun keperluan dapur macam telur ayam kampung, ayam dan juga beberapa keperluan lain lah. Wanita itu menawarkan upah sebanyak RM100 untuk membeli barang-barang yang dia sebutkan tadi dan untuk dihantar ke satu lokasi yang telah diberikan kepada Ziman, satu lokasi yang terletak di Gombak. Jadi Ziman ni apa lagi, dia melonjak-lonjak kegembiraan lah, sebab dengan satu kali hantar sahaja dia dapat upah sebanyak RM100. Besar tu. Bagi sesetengah orang RM100 dah besar dah. Bagi orang kaya mungkin RM100 tu biasa je, tapi bagi kita orang biasa ni RM100 tu besar. Siapa tak gembira dapat RM100 dengan sekali hantar sahaja. Jadi dengan perasaan teramat-amat gembiranya, Ziman terus bergegas pergi mencari barang-barang yang diminta oleh klien dia tadilah. Selepas dia mendapatkan semua barang-barang yang diminta tadi, dia terus bergegas menghantarnya ke lokasi yang terletak di Gombak. Di mana lokasinya, wallahu alam. Ziman sampai di lokasi tersebut pada pukul 7.30 malam. Dan masa itu rupa-rupanya dia sampai di sebuah pangsapuri. Pangsapuri. Tetapi dia agak pelik lah, tengok kawasan itu agak sunyi. Sunyi, sepi, macam tak ada orang. Tetapi Ziman, dia sedapkan hati lah. Dia kata mungkin waktu-waktu maghrib ni orang semua berada di dalam rumah lah. Jadi semua sunyi, sepi, tak ada apa pun. Ziman parking motor elok-elok, dia masuklah ke dalam pangsapuri tu. Dia menuju ke lift. Tapi malangnya dia nak masuk lift tu, nak hantar barang ke tingkat 4. Tapi malangnya dia kata lift di situ rosak. Jadi dia tak fikir panjang, dia tengok ada tangga. Jadi kerana nak dapatkan RM100 punya pasal ni, tangga pun tangga lah. Janji dapat RM100 ni. Jadi dengan gigihnya dia bawa barang-barang tadi naik ke tingkat 4. Masa sampai di tingkat 4, kalau ikutkan nombor rumah yang diberi oleh wanita itu adalah nombor 44. Tetapi masa dekat atas tu dia cari tak jumpa pun nombor 44, nombor rumah tu. Jadi jenuh lah dia, pusing sana, pusing sini, pusing sana, pusing sini, tak jumpa rumah yang bernombor 44. Jadi dia nak jimatkan masa, dia pergi rumah sebelah lah, yang mana dia random lah pergi ke satu rumah ni. Dia ketuk pintu nak tanya tentang rumah nombor 44 ni lah. Tapi penghuni di situ juga pun agak pelik. Bila ditanya tak menjawab, sepatah pun tak menjawab. Jadi disebabkan oleh penghuni tu tak menjawab, dia pun biarkan je lah. Dia biarkan je, dia cari sendiri. Selepas 10 minit kemudian, dia rasa badan dia, tubuh dia ni rasa sejuk. Tiba-tiba rasa sejuk je. Bulu roma dia masa tu dah meremang. Dah meremang dah bulu roma dia. Start daripada situ. Dari hujung rambut ke hujung kaki, meremang bulu roma dia. Tangan dia masa tu dah menggeletar serta berpeluh. Jadi serentak pada masa itu, dia terlihat di hujung koridor, dia ternampak satu lembaga hitam yang sedang merenungnya, yang merenung tajam ke arahnya. Pada masa tu, Ziman cuba untuk menjerit, tetapi suara dia tak keluar. Dia cuba untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran, tapi yang dia tahu hanya Al-Fatihah sahaja. Maklumlah dia ni jenis yang tak mengambil berat tentang mengaji itu. Itulah, dia tak tahu apa-apa pun tentang ayat-ayat lain. Yang dia tahu Al-Fatihah sahaja. Lepas itu dia terus menjerit. Walaupun suara tak keluar, dia menjerit je. Sehingga kan tiba-tiba dia rasa badan dia macam melayang-layang.
Lepas tu dia terus tidak sedarkan diri lagi dah. Selepas itu Ziman tak tahu apa yang terjadi kepada diri dia. Dia dah tak tahu apa lagi dah. Dia memang pengsan, tak sedarkan diri. Sehinggalah dia bunyi deringan telefon. Rupa-rupanya ada panggilan daripada ayah dia. Masa itulah dia sedar daripada pengsan. Masa tu jam menunjukkan pukul 10 malam. Ayah dia sedang cari dia rupa-rupanya. Jadi masa tu dia angkat telefon dan memberitahulah di mana lokasi dia sedang berada. Lepas tu ayah dia pun datanglah dengan abang dia untuk membawa dia terus ke hospital. Jadi selepas daripada kejadian itu, Ziman kata dia ni demam selama seminggu, demam. Dan selepas itu juga baru dia tahu yang pangsa puri itu rupa-rupanya sudah lama tidak berpenghuni. Walaupun begitu, ia tetap menjadi persoalan. Sebenarnya siapa wanita yang menghubunginya pada malam itu, pada hari itu, yang meminta supaya dia membeli barang-barang dan menghantar ke kawasan itu. Dia cuba jugalah cari maklumat tentang nombor pemanggil itu, tetapi malangnya tidak jumpa, tidak ditemui pun. Nombor tersebut tak ada pun dalam perkhidmatan. Siapa pemilik nombor tersebut? Jadi sejak daripada itu Ziman dah serik dah, dia tak nak dah jadi penghantar makanan. Alhamdulillah selepas itu dia mendapat kerja yang lebih baik, iaitu menjadi pembantu chef di sebuah restoran. Dan dalam pada itu juga Ziman pun sudah berjinak-jinak belajar untuk membaca Al-Quran. Sebab sebelum ni dia hanya tahu untuk membaca Al-Fatihah sahaja. Ayat-ayat lain langsung dia tak tahu. Peristiwa itu ada hikmah jugalah sebenarnya. Ia menyebabkan Ziman sudah berjinak-jinak untuk membaca Al-Quran, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa cerita ini tamat di sini. Semoga video ini memberi manfaat kepada semua. Dan terima kasih kepada anda semua yang sudi menonton sehingga tamat cerita ini. Dan kita jumpa lagi untuk di lain masa. Jangan lupa sebelum itu subscribe serta tekan butang loceng bagi anda yang sudah subscribe. Macam biasa saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Dan saya mohon undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.